Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya muliakan Tuan Guru Mukim, yang saya muliakan Tuan Pendeta Masjid, yang saya hormati Gurusi dan ahli-ahli jabatan pastor masjid, ketua-ketua kampung yang dihormati pegawai daripada Jabatan Musti daripada Baik, khususnya muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mungkin dalam tengah-tengah saya ceramah nanti kita boleh sekian, sebab dengar saya kira YB kita dah datang, lagi handphone jadi dia nak masuk dalam masjid mana dia bergerak, jadi mungkin dia akan buat di perkarangan dari dia habis ceramah saya hadir. Kalau kata ceramah saya dah habis, dia sampai ada lagi terus saya berhenti di tengah-tengah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ada yang kata Ustaz boleh tak tangguhkan ceramah kita di Malaysia? Tak boleh, sebab 6.30 pagi besok saya siaran langsung dekat TV Isra 6.30 pagi. Pukul saya dah sampai rumah. Okey, besok 6.30 pagi siaran langsung. InsyaAllah baju di rumah, dua sana mengenai. Baik, kenapa Nabi SAW berhijrah ke Madinah? Padahal di Mekah bukan daerah, dah ada Kaabah. Di Mekah tu dah ada air Zam-Zam. Orang Perak sebut air. Orang Perak sebut mencekik, berbuat mencokek. Pengkalan mencokek mesin air Zam-Zam dah ada di Mekah. Soalannya takkan habis air Zam-Zam. Saluran air yang ada, rumah ibadat yang pertama ada di situ. Malah Nabi Muhammad adalah anak watan, anak jati, anak asal Mekah. Keluarga baginda ada di Mekah, rumah baginda ada di Mekah, kabilah baginda ada di Mekah. Mekah adalah tempat yang mulia, dipanggil sebagai tanah suci, tanah haram. Ada Masjidil Haram, ada yang ibadah haji, kefarduan haji di Mekah. Di Mekah, di Madinah tak ada kefarduan haji. Kenapa ya Rasulullah hijrah ke Madinah? Jawabannya sebab perintah Allah kata inna Madinah. Itu jawaban pertama. Maka bila datang perintah Allah, tinggalkan segala sebab, tinggalkan segala alasan. Yang diutamakan ialah perintah Allah. Walaupun Nabi sekalipun, untuk saya itu alhamdulillah biasa boleh kenal. Jangan nak roti dalam masa ini. Bila abang buat pipa itu sambung 10 malam. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu kita lihat bahawa berapa banyak peraturan, berapa banyak perintah yang kadang-kadang orang yang tak ada kuat iman dia terfikir-fikir. Berat benar pun arahannya pun. Bayangkan orang hampir 1000 tahun diperintahkan buat kapal seorang-seorang. Nama dia Nabi Nuh. Cuba Abah Haji umur dekat 70 ni suruh buat kapal seorang. Letak jabatan dekat. Bayangkan umur dekat 1000 tahun buat kapal atas bukit. Naik turun buat kapal. Perintah Allah junjung. Ini yang dikatakan iman. Cuba tengok Nabi Ibrahim, susahnya dapat anak. Bila dah tua baru dapat anak,
Allah kata sembelih anak kamu. Sembelih. Tak ada pula Nabi Ibrahim tu letak di lantai. Ayolah, design je lah. Tak ada cakap macam tu. Cuba tengok Siti Maryam duduk elok-elok dalam masjid. Tak ada siapa musik Siti Maryam. Bercampur dengan lelaki pun tidak, merendah pun tidak, apa pun tidak. Tiba-tiba datang malaikat kata, Maryam, Allah pilih engkau untuk mengandungkan manusia yang hebat yang bernama Isa. Allah pilih engkau jadi mak pada Nabi Isa. Siti Maryam terima. Walaupun dia dah tahu lepas ni orang hina dia, lepas ni orang kata pada dia, tapi dia terima. Dia tak kahwin, dia tak pernah berjalan dengan laki-laki, tengok wayang dengan laki-laki, tengok konser, tak pernah. Apatah lagi naik motor ES5 dengan laki-laki. Memang perempuan mulia, tapi Allah pilih dia tak letak. Masya Allah. Padahal dia dah tahu masyarakat akan hina dia, mengandung tanpa nikah. Agak-agak ni mengandung dengan nikah orang kata, kau mengandung lagi nak? Ya Allah, dia tak tahu kau yang mengandung dia. Yang ada laki pun orang kata, tambah tak ada laki. Allah. Cuma tengok pada Nabi Musa alaihissalam, mak dia, Allah perintahkan mak Nabi Musa hanyutkan Nabi Musa dekat sungai. Pelampung tak ada, jaket keselamatan tak ada, hanyut dalam kain kotak. Ada mak Nabi Musa main? Tak tahu pula. Kita turut-turut beranak senang-senang sebab hanyut di sungai. Ada mak ada menangis gitu? Tak ada. Sebab apa? Sebab perintah Allah. Jadi akak-akak, abang-abang, perintah apa yang Allah berikan kepada kita yang terasa berat benar pada kita nak buat? Kita tak disuruh buat kapal terbit. Kita tak disuruh sembelih anak. Kita tak disuruh mengandung tanpa rokok. Kita tak disuruh hanyutkan anak. Kita tak suruh berdakwah dengan Firaun yang sangat ganas. Kita tidak disuruh buat satu benda yang besar, yang hebat-hebat. Kenapa orang ramai yang tak boleh bantah? Yang diperintahkan ialah berjamaah. Itu berat. Berat tak? Padahal masjid dah buat, kipas dah ada, elektrik dah ada, air dah ada, kapet pula macam raudhah. Apa halangan kita untuk berjemaah? Baru perintah Allah, baru perintah kita sunat muakkad buat korban 2-3 minggu lepas. Berapa ramai yang tak buat? Bukannya berat lagi pun, korban pun tak boleh satu ekor lembu, satu bahagian. Tak mau satu bahagian, seekor kambing. Berat. Saya dah buat Ustaz. Bila? Tahun 80. Pulang yang kecil, mata dia tengok kecil, nak ingat umur. Tahun 89 dah buat dah. Habis tu tak payah buat dah, buat. Cuba kita ajak makan malam ni. Pakcik jemputlah makan. Saya sudah makan. Bila? Tahun 80. Jangan orang ingat tahu tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang kedua, kenapa ya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Sebab nak tunjuk, nak bawa, nak membina, nak merealisasikan Islam adalah yang terbaik. Agama yang Allah redha. Nak tunjuk Al-Quran adalah terbaik. Nak tunjuk bahawa Islam adalah tercantik sekali. Kalau di Mekah tak boleh nak tunjuk, semayang pun orang halang. Bayangkan tuan-tuan, orang semayang, dipijaknya tengkuk orang yang semayang waktu orang bersujud. Datangnya orang yang kafir, tangkap orang Islam, jemur tengah panas, paksa keluar daripada Islam. Ada yang dibunuh, ada yang dihalau, ada yang dirampas hartanya, dipisahkan keluarganya.
diberikan penyiksaan yang sangat dahsyat di Mekah. Tak boleh nak tunjuk cantiknya Islam. Bila Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Masya Allah, orang-orang yang ganas di Mekah masuk Islam. Orang-orang yang ganas di Syam masuk Islam. Sebab apa? Baru mereka nampak cantiknya Islam. Dulu Abu Sufyan yang bantah Rasulullah, dia masuk Islam. Dulu Khalid Al-Walid berperang dengan Rasulullah, nak bunuh Rasulullah, Khalid masuk Islam. Dulu Amr Al-As, kawan baik Khalid, perang nak bunuh Rasulullah, dia orang pun masuk Islam. Dulu yang bantah Rasulullah, orang yang sangat ganas tuan-tuan, anak kepada Abu Sufyan, dia pun masuk Islam. Nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab nampak cantik dari Islam yang dibawa, yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan kita sekarang ni Islam, cantik tak cantik Islam yang kita bawa? Dengan sama-sama Islam, kan? Padahal Nabi Muhammad mendamaikan golongan yang dipanggil Ansar di Madinah. Mereka ni kerja bergaduh, berperang. Nama dia Aus dan Khazraj. Beribu tahun, beratus tahun kerjanya bergaduh. Bila Islam datang, Rasulullah hijrah, damai, baik. Dari nama lain Ansar. Didamaikan pula, dipersaudarakan pula daripada orang Mekah, nama dia Muhajirin. Akhirnya jadi cantik tuan. Sekarang kita tak payah hijrah lah. Kadang-kadang nak berdamai payah. Kecil hati dengan masjid, boykot masjid. Kecil hati dengan masjid, tak ada sembahyang. Sembahyang Jumaat pun di rumah bayar. Kalau kita datang masjid, saya sembahyang di rumah. Kenapa? Bayar. Ambil dia orang, saya bayar di rumah. Jumaat di rumah. Saya di rumah, isteri makmum. Apa jadi macam itu? Mana dia semangat hijrah? Ada orang yang kecil hati dengan jiran, langsung tak cakap. Pagarnya 10 kaki di atas. Rasanya ayam goreng. Berapa? Saya mempunyai dia bau yang kuat. 10 kaki tembok. Tak cakap kan? Padahal Nabi Muhammad bila Jibril datang jumpa Rasulullah, Nabi akan diperingatkan oleh Jibril, jiran. Buat baik dengan jiran. Seolah-olah jiran tu boleh dapat harta pusaka, punyanya kerap. Jibril pesan pada Rasulullah, sampai Nabi cakap seolah-olah jiran ni bakal mewarisi pusaka dia kalau dia mati. Kita hari ini dengan jiran pun tak kenal, kenduri kahwin pun tak jemput. Sebab tu saya bila dulu tengok kampung tuan-tuan ni, saya suka kampung tradisional. Apa dia kampung tradisional? Pagar tak ada. Kalau kampung tu susun, pagar, lot. Kampung tradisional macam kita ni, kalau kenduri kendara satu kampung dekat. Sebab itu bapa saudara saya, itu 2 pupu saya, itu 3 pupu saya, itu sepupu saya, belakang rumah saya, abang saya. Satu kampung tu adalah bersaudara. Yang itu, iaitu kuku. Kalau macam saya di Ipoh, kampung saya, kampung tersusun, kampung baru. Dia dari Taipei, pencen, beli tanah buat rumah. Dia dari Tapak, pencen, beli rumah, beli tanah buat rumah.
Siapa ni? Sebab tu saya tak heran, mati pun tak tahu. Kenapa pakcik tu dah meninggal dah? Sebab perasaan itu kurang. Tetapi walaupun itu alasannya, kita tidak boleh kata kampung ni kampung baru Ustaz, memang kita tak kenal pun. Itu bukan alasan. Sebab Nabi Muhammad pun bila hijrah ke Madinah, ada orang-orang Madinah kenal orang Mekah. Tak. Tetapi mereka tahu itu Muslim. Aku Muslim, maka kita adalah Muslim. Orang Muslim adalah saudara orang Muslim. Dia bersin pun kena jawab. Dia bersin pun kena jawab kat dia. Sekarang ni kalau bersin agak-agak apa? Ya Allah, Covid bunyi gitu kan. Kita hari ni paling takut orang bersin. Dah tahu bersin, buat apa datang ke masjid? Covid aku kan kita ni. Nabi suruh jawab alhamdulillah, yarhamkumullah, yahdikumullah, yarhamkallah, yahdikumullah. Hari ini bila sebut excuse me, sudah tenang. Sampai kalau dia sakit, ziarah. Kalau dia mati, uruskan. Kena tak kena, jadi dia Islam, uruskan. Kita sekarang kalau mati, sudah mati dah dia? Ada ke mampus tadi. Mampus kau. Yelah, pasal kau panggil dia mampus. Ustaz tak tengok bendera dia warna apa? Saya bendera lain, dia bendera lain. Ini masalah. Masalah kita hari ini yang membawa kepada hilangnya kasih sayang, hilangnya perpaduan. Salah satunya ialah bendera. Sampai dalam masjid bawa bendera, masalah. Siapa imam? Haji Din. Ini masalah. Tak ikut dia. Siapa ceramah? Ustaz Kazim. Belah sana. Banyak yang belah. Ini bukan riak. Ini mau bersih kita ni. Banyak betul belah-belah yang besar. Adakah Rasulullah membawa belah-belah pada kita? Rasulullah membawa kasih sayang. Baik tuan-tuan, bila Nabi duduk di Madinah, cantiknya Islam. Apa dia Ustaz? Segala-gala yang berkaitan dengan Islam adalah sangat cantik. Ada seorang bapa lepas sembahyang subuh, saya dah nak balik rumah naik motor, dah start izin, dia tahan. Sekejap Ustaz, ada soalan. Apa hukum bersunat, berkhatam, apa hukum? Saya kata dalam mazhab kita, baik lelaki baik perempuan kena wajib. Perempuan untuk kebaikan, untuk kesihatan. Dan kalau saya tak nak sunatkan anak perempuan saya, Ustaz nak kata apa? Kau suka hantar anak kau? Nak kata apa? Nak kata nampak orang? Dia tak nak buat, saya nak kata apa? Saya pendakwah, saya bukan penghukum. Buat. Ada orang tak nak sunat. Sekarang dia tak nak sunat. Tuan-tuan, bila bersunat, bila berkhatam, dibuat kajian 100 orang yang kena penyakit siflis. 100 orang yang kena penyakit siflis. Seorang saja yang bersunat, 99 lain tak bersunat. Bayangkan tuan-tuan, betapa bersihnya orang yang bersunat. Sebab itu Allah Ta'ala dia suruh kita ni bersunat supaya kita jadi bersih daripada sudut kesihatan. Dia bawa kepada saya satu ayat Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menjadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Okey Ustaz, waktu manusia lahir bersunat ke tidak? Saya jawab belum. Allah kata dijadikan manusia sebaik-baik kejadian. So, kenapa datang perintah sunat? Kalau dah jadinya sebaik-baik kejadian, buat apa nak potong lagi?
tuan-tuan, kalau kita ni ini bengong, angguk terus. Dia tadi juga ni. Apa jawapan kita? Allah jadikan sebaik-baik bentuk kejadian, dan Allah lah yang memerintahkan supaya bersunat. Dia tanya saya pula, mana dia ayat dalam Quran yang memerintahkan supaya kita bersunat? Kalau abang-abang ni orang tanya pada abang-abang, apa dalil perintah bersunat? Cek apa? Cek apa? Ustaz, saya orang Melaka Ustaz. Kapal-kapal tak ada. Cuba bagi tahu. Dalilnya, kita ini diperintahkan untuk mengikut ittabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikutlah millah Ibrahim, cara Nabi Ibrahim. Sebab tu dalam tahiyat pun kita sebut selawat atas Nabi Ibrahim. Maka manusia yang pertama yang bersunat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, ikut dia. Itulah dalil. Cuma kita tak ikut Qabil, sebab Nabi Ibrahim dia bersunat dengan kapak. Kalau kedua besar ni bersunat kapak, dia melari tu kan. Sampai sekarang sebelum tak tahu jumpa lah. Jangan tuan-tuan faham kapak yang kita gaji pokok tu, bukan. Masya Allah. Bersihnya orang Islam, bersihnya orang Islam bila bersunat. Tak ada penyakit kelamin, tak ada kuman, tak ada datangnya prostat yang teruk pada orang Islam. Selamat daripada siflis, selamat daripada penyakit-penyakit yang membawa kepada kerosakan pada kelamin. Cantiknya daripada sudut kesihatan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat, wahai para rasul, makanlah kamu daripada makanan yang baik-baik. Cuba tuan-tuan tengok, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, bukan setakat Nabi, sekalian Nabi. Wahai para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, makanlah kamu benda yang baik-baik. Allah perintahkan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, orang kita dulu faham Nabi Muhammad dia makan roti kasar. Nabi Muhammad dia makan roti kasar-kasar. Kalaulah Nabi makan roti kasar tu tak elok, kalaulah roti kasar tu tak elok, Nabi dah bantah perintah. Sedangkan kita belajar tadi, Nabi adalah orang yang paling menjunjung perintah Allah. Nabi orang yang paling kuat taat. Allah perintah pada Nabi makan benda yang baik-baik. Tapi hari ini kita diajar, tengok Nabi Muhammad tu makan roti kasar. Balik tuan-tuan, buka balik roti kasar tu datang apa? Ada yang dipanggil syair roti kasar. Okey, ni makanan yang Rasulullah makan. Dulu heboh saya ni Ustaz Kazim kata Nabi Muhammad buat kenduri dengan roti jalam. Balik buka kitab, roti tu nama apa? Roti yang dibuat daripada tepung dicampur dengan kuah daging. Buka bahasa kita ni, bila saya ceramah bahasa kita orang tak faham. Buka balik kitab. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni dia makan benda yang baik. Bila kita kaji rupa-rupanya roti kasar tu roti yang penuh dengan serat. Hari ni apa semua makan roti kasar. Makan oat, makan roti kasar. Oat paling bagus sekali. Roti oat, biskut oat, bubur oat. Saya malam-malam makan oat. Makan apple sebiji, makan oat satu gelas, tidur. Kalau tidur, kerja buku. Kita pula nasi kandang malam-malam, nasi kambing ni tunggu setahun Al-Borowi terus. Sebab tu Nabi Muhammad, badan Nabi Muhammad bila dia mandi, bila baginda mandi, air ni daripada kepala turun ke hidung, turun ke dada, turun ke perut, straight ke bawah. Itu air yang jatuh dari badan Nabi. Cuba abang-abang mandi, agak-agak air tu kena pergi.
Turun dari kepala, naik ke turun ke hidung, turun ke dada, naik ke perut, air pancuk dia pergi. Wow. Rasulullah makan makanan terbaik. Sebab itu dibawakan kepada kita. Ni dia makanan terbaik. Babi. Dia tak disembelih. Bukan. Binatang-binatang yang diharamkan. Jangan. Supaya orang Islam dapat kesihatan terbaik, makanan yang terbaik. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah Islam tak sampai pada kita, agak-agak malam ni tuan-tuan makan nasi, lewat tu nasi biawak masa merah. Wah, siakap 3 rasa campur dengan bayang-bayang tuan-tuan. Itu ni apa ni? Ini tom yam. Ni kata bukan tak. Buruk ni makan, ya Allah, labi-labi dibalut, buruk dia balut, rimau dia balut, kucing dia balut. Kucing buat sate. Astagfirullah. Ulat, segala ulat masak, mi goreng masak. Tetapi Islam dibawa kepada kita bukan setakat makanan terbaik, cara makan yang terbaik. Diajar adab nak makan. Nak minum ni pun tuan-tuan, Nabi ajar. Jangan bos. Jangan jangan. Kalau masa panas, ambilkan piring. Sebab tu orang tua dulu bila letak air, letak piring. Digoyang-goyang. Namanya telur goyang, goyang-goyang minum teh. Sejuk dah dia. Tak bagi bos dia. Nabi paling suka tuan-tuan, kita ni makan makanan tu jangan waktu panas. Hari ini dah terbukti dah. Abang-abang sini saya rasa 40% dalam masjid ni kencing manis. 60% kena kencing. 40 nanti pulang ke sini. Ada dia cucuk-cucuk tadi. Kita hari ini kencing manis. Banyak atau kencing manis. Apa petua dia? Jangan makan nasi waktu panas. Selesai masalah. Kenapa yang begitu banyak orang kencing manis? Panas-panas sedap. Makanlah cepat, kan sejuk tak sedap. Tuan-tuan, nasi sejuk itulah yang bagus. Sayang orang makan panas. Sebab tu Nabi dia suka makanan tu tunggu sejuk sikit baru makan. Bukan keluar daripada puyuk berasak naik ke rumah sampai ke sini basah dia dengan muka dia berbenawak. Wah, mana dia. Belajar balik cara Rasulullah makan dan cara Rasulullah minum. Bila saya cakap macam itu, orang apa ya? Saya baru tinggi dari tempat. Dia kata, Ustaz, badan saya ni sakit, hirup-hirup kamu dia Allah terus daripada awak. Tak tahu lah Ustaz, macam ubat saya buat. Allah tak izin lagi sabar. Yang pertama, saya cakap, kalau nak makan buah sahaja. Tak payahlah campur dengan susu. Orang kita hari ini asal carrot, susu. Asal mango, susu. Asal terikat, susu. Boleh tak asing? Terikat, makan terikat saja. Nak minum susu, susu. Untuk penyakit kulit macam awak. Ini petua saya. Bukannya hadis sahabat. Petua. Petua macam mana nak makan yang saya doa amalkan. Ustaz itu pun sakit kulit. Saya sakit kulit, saya mengaku. Teruk sakit saya. 15 doktor ambil kes saya. Dan mereka mengatakan saya tak ada sakit. Tak ada sakit, apa sakit? Tak tahu sakit apa. Faham maksud saya? Bayangkan saya tengah duduk konsak dengan doktor, duduk dekat meja dengan saya, duduk atas meja dia, tiba-tiba berdarah depan dia. Doktor, you see, bleeding. Dia tengok tangan saya, you garu ke? Mana ada garu, saya bukan datang. Tiba-tiba berdarah. Inilah saya kata, seluruh badan saya macam ini. Asal saya nak pergi ceramah, dia buka. Asal saya nak pergi masjid, dia buka. Asal nak ambil wudu je, dia buka.
Luka pula panjang-panjang tuan-tuan. Tinggal paruh dah sekarang ni. Ni contoh. Yang mana yang dekat nampak. Tinggal paruh. Berjela ke dia. Kalau di sini lagi panjang. Tak ambil bulu. Allah, itu kita cerita lain. Itu cerita badan sakit badan. Tapi kalau saya kata dekat dia, kalau abang nak cepat sembuh, pantang. Penyakit kita ini datang daripada perut kita. Penyakit kita ini datang apa yang kita makan. Awak, apa yang awak makan. Kalau awak makan yang itu lain. Awak ni makan manis, terlebih manis lah awak. Bila masuk tandas, semua ikut. Bayangkan, kalau dia buang air kecil, semua ikut. Penuh dalam mangkuk. Tak cukup dengan itu, semua ikut sampai atas katil. Sebab tak masuk. Gini semua datang ni. Sampai pada satu tahap, kalau dah terlalu teruk kencing manis, bila kencing, keluar semua. Bukan keluar air lah, keluar semua. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu Islam, Rasulullah dia bawa kepada kita, ni haram. Oh, binatang ni ayam halal dimakan. Tapi masalahnya dia tak ada sembelih. Habis itu macam mana dia mati? Anak saya ambil batu merah, dia empuk je kepala ayam. Ustaz, itu bangkai bang. Tak ada makan. Ayam kampung. Sayang tak sayang, dia tak ada sembelih. Dia bawa satu kecantikan makanan kepada kita, kecantikan minuman kepada kita. Jadi seronok makan kita jadi bersih. Cuba tengok malam ni kita makan makanan yang bersih, dia membawa kepada keseronokan hati. Makanan yang halal membawa kebersihan jiwa. Bila dijamu pula dengan kasih sayang, dia mendatangkan perasaan muhibbah. Sebab tu Nabi kata, kalau nak bawa kasih sayang, nombor satu, afsya'us salam, sebarkan salam. Ni, tuan-tuan dulu ramai-ramai. Lepas mayang tadi kita salam. Kita tak salam. Salam, alhamdulillah. Bersalam. Ada tak orang lepas main bola salam? Tak tahu, fikir-fikir tengok tak? Yang banyak maki. Oh, referee bodoh. Bersihan ke referee. Tetapi yang itu yang digalakkan. Konsert digalakkan, main bola suka lah, bayar tiket lagi. Tiket konsert beribu, tiket bola berpuluh. Bersesak lagi tuan. Kena maki, kena balik air kencing. Aduh, tu belum kena cekup keluar. Nak bersalah dengan penyokong sebelah, berhenti ke? Balik batu lagi ada, bumbu batu je. Bas lalu, nasi kau lepas. Islam tak bagi benda. Tapi yang tu yang kita seronok. Orang tanya saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang bola sepak? Saya kata kalau dalam Islam, main ni seronok. Kalau kita ikut Islam, tapi kalau tak ikut, tak seronok. Yang kedua, kita ni disuruh bubuk nama yang baik-baik. Madinah tu, Yathrib, Nabi buka jadi Madinah. Asalnya Yathrib. Tapi hari ni kita dalam bab bola, nama pasukan bola, semua nama binatang. Bila nak bet? Skuad rimau. Bayang, Pok Gajah, Rimau Kumbang, Seladang, gini. Ada nak guna nama apa Ustaz? Bola nama? Belum ke? Bunga tajuk ke? Nama tu menjadikan kita jadi apa? Tetapi di dalam sembahyang salam, dia jadi kasih sayang. Sallallahu ala Muhammad. Seluruh salam. Dengan bersalam tetap dia datang muhibbah kasih sayang. Nombor dua apa? Yang mendatangkan kasih sayang. Itu jamuan. Itu jamuan. Itu ingat. Yang mana dia duduk atas kerusi dan menghadap dia, memang tak lagi lah. Kasih sayang. Yang paling susah hati yang duduk dalam masjid.
Ada kursi di rumah. Dengan tuan-tuan buat kenduri, tuan-tuan bagi makan orang, dia datang kasih saya. Sebab tu jangan kita menghina orang bila dia datang kebetulan malam tu ada jemaah. Dia tu asal jamuan baru nampak muka. Tak ada jamuan haram. Kenapa cakap gitu? Sedangkan Nabi yang suruh kita menjamu orang makan. Bayangkan tuan-tuan, yang halal itu mendatangkan kebaikan. Islam tunjukkan baik pula dengan cara makan, adab makan. Rasulullah bila pergi ke Madinah, dia bawa satu peraturan, nama dia peraturan jinayah. Hukum bunuh, hukum qisas, hukum hudud, hukum had, hukum ini, hukum ini, hukum ini. Lama-lama jadi aman Madinah. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang yang berfikir. Setengah orang dia kata hukum qisas ni ganas. Tuan-tuan, kalau kita tidak menghentikan pembunuhan, dengan pembunuhan dia akan menggalakkan lagi banyak pembunuhan. Sebab itu datangnya hukum qisas. Engkau bunuh dia, engkau dihukum bunuh. Dia menghentikan pembunuhan. Orang tak berani lagi dah. Itu nama dia hayat kehidupan. Lama-lama semua orang boleh hidup. Kalau kita tak laksanakan hukum tu, dia ada dendam, dia ada benci. Keturunan dia akan benci, keturunan dia akan balas dendam, kawan dia akan balas dendam, dia akan balas dendam. Akhirnya masyarakat akan jadi berpecah belah. Sebab itu hukum Islam ini dia membawa perpaduan. Kita tak boleh menjatuhkan maruah orang. Tak boleh. Kita tak boleh mengambil kasut orang. Walaupun kasut. Turun dari masjid, kasut kita hilang. Ada pula orang turun. Ni mana kamu hilang kasut. Lalu dia curi kasut imam. Tu imam pula lah kasut anda hilang. Sudah. Islam tak lagi. Akhirnya tuan-tuan harta jadi elok. Tetapi bila tak nak ikut yang Islam, batu nisan pun orang curi. Dulu di tempat saya tuan-tuan, batu nisan orang curi. Batu nisan pun mahal. Kali-kali murah 150. Jenis cantik sikit 250. Jenis lagi canggih 200. Dia curi batu nisan, dia buang nama masih mati tu, dia jual balik. Recycle balik. Orang dah tahu. Batu nisan pun dia curi. Tak ke malam dia beli kau. Si mati sudah tak dalam mimpi dia, bawa balik batu nisan pun. La ilaha illallah. Kalau kita tak ikut yang Rasulullah punya, datang ke masjid pun tak bahagia. Tuan-tuan cuba tengok kipas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kipas bersih-bersih. Dan kalau tolak RM52, pasal cantiknya. Dia pergi ke atas, dia tengok kepala paip. Ini bukan plastik ni, ini kepala cantiknya. Besok semua kepala tak ada. Tanah tuan-tuan bersih, cantik, baguslah masjid ni. Alhamdulillah. Saya bila tengok tanah perempuan itu teringin nak masuk. Ingat tanah lelaki, untuk tanah lelaki di sini. InsyaAllah cantik, bagus. Tapi kalaulah masyarakat kita tak dididik, kepala paip tanah dia curi, mangkuk tanah pun dia curi juga. Bila nak jadinya aman, harta kau, harta aku, barang kau, barang aku. Sebab tu Islam bawa mari harta dia punya. Kau tak boleh mencuri, kau tak boleh ambil. Kau curi, potong tangan. Akhirnya aman. Ni ada mana tak malam ni, ya Allah, aman, tak ada siapa nak ngacau. Kalaulah Islam tak ada tuan-tuan, apa jadi? Saya tanya pada kawan saya, kenapa di negara Arab, di negeri dia, orang perempuan tak boleh bawa kereta dulu? Saya tanya pada dia,
Kenapa orang perempuan di negeri awak tak ada boleh bawa kereta? Perempuan di tempat saya, traktor boleh bawa, backhoe orang perempuan bawa di Malaysia, kapal terbang dia bawa. Negeri awak ni motosikal pun tak boleh bawa. Dia kata, Ustaz, negeri awak dengan negeri kita orang lain. Apa lain? Di sini dia kata, kalau orang perempuan seorang-seorang bawa kereta, dikejarnya lah Ustaz. Kemudian diremput dari belakang, kemudian dicolek hilang bomba. Sebab tu di sini nak jalan mesti ditemani laki-laki. Oh, dahsyat orang ya. Dahsyat gila. Sebab tu Islam pun nak bagi berdisiplin. Maka kalau kita tak ikut yang Rasulullah punya, yang ni opah pun kena rombol. Balik bayar rubuk, tarik masuk dalam buku tak. Pukul 12 tengah hari menuju ke opah. Kenapa opah nampak ada rombol? Atuk kan cari ke opah tak ada opah. Harus lelaki mungkin aku rombol. Masuk buat tu umur 78. Datang kawan-kawan umur ramah. Masa makcik kena rombol, makcik tak tahu kan ke? Mula-mula makcik lawan, lama-lama makcik dia je lah. Sudah opah dulu tu je. Tak ada faham dah. Jadi akhirnya orang perempuan dihormati. Cuba tuan-tuan tengok, orang perempuan belakang dihormati. Bukan maknanya perempuan di belakang tu standard dia jatuh. Tak, dilindungi. Apa-apa hal kami dulu ni hang jebak, hang tua, hang lekir, hang pi mana, segalanya hang ada kat depan ni. Makcik bertenang, makcik yang mencari rezeki suami makcik. Makcik bertenang, makcik yang nak bawa makcik pergi hospital suami makcik, anak laki-laki makcik. Islam meletakkan orang perempuan adalah dilindungi. Padahal sebelum daripada itu Islam adalah mangsa. Dia ada anak gadis, bapak dia ada anak gadis. Bapak letakkan tanda dekat ruang pintu rumah dia. Ada anak perempuan, siapa yang nak kahwin, mai. Maka mana-mana lelaki yang nak kahwin boleh bersetubuh dengan anak dia. Sampai 10 orang. Dan bila mengandung, tengok anak yang lahir, mukanya siapa, muka mana, jantan mana. Panggil balik 10 tadi. Tengok anak-anak dia, anak kecil baby ni, muka semua dah. Muka kau. Macam tu tuan-tuan. Dia boleh test drive. Boleh test drive and screw. Orang perempuan tak ada nilai anak. Kalau dia kahwin, suami dia mati, edaknya setahun, 12 bulan. 12 bulan tak boleh mandi, 12 bulan tak boleh keluar pada rumah, 12 bulan tak boleh makan dengan orang lain, 12 bulan tak boleh potong kuku, 12 bulan tak boleh gunting rambut, tak boleh sikat rambut, mandi pun tak boleh kali rawat. Bila Islam datang, edah bukan macam itu. 4 bulan cukup. Lepas tu kau kahwinlah. Dalam masyarakat dulu, kalau suami dia ceraikan isteri, boleh rujuk cerai, boleh rujuk cerai, boleh rujuk cerai, sampailah isteri tadi tak boleh kahwin lain. Dia nak seksa perempuan. Islam datang 3 kali suci. Islam datang talak cuma ada 2 yang boleh rujuk, 1 talak, yang ketiga tak boleh rujuk, kau boleh nikah dengan orang lain. Dalam masyarakat dulu-dulu, orang perempuan hanya dimangsa saja. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu bila kita ikut Islam, selamat. Lagi kuat. Maka Allah berpesan kepada kita, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Yalah Ustaz, kalau Islam tu bagus, kenapa orang perempuan bila suami mati, mak dia dapat, bapak suami dapat? Kalau suami mati, mak bapak dia tak ada,
Anak dia perempuan saja, anak laki-laki tak dapat, abang suami pun dapat. Apa cerita Ustaz? Waktu saya kahwin dengan arwah suami saya, yang paling banyak bantah abang ipar saya, abang suami saya. Tapi bila husband saya mati, sekejap husband, sekejap suami akak. Cakap elok, bila husband saya mati, dia paling sibuk nak tanya mana pusaka dia. Akak ada anak laki-laki tak? Tak ada, saya seorang je anak perempuan. Mak bapak suami ada lagi tak? Bapak dia pun dah tak ada Ustaz. Patutlah dia dapat. Ialah soalan saya, kenapa dia dapat? Rumah ni suami saya beli, kereta tu duit suami, bukan duit dia. Akak ada anak perempuan? Ya. Kalau akak punya anak perempuan nak kahwin, siapa jadi wali kak? Siapa wali dia? Ayah saudara dia lah, abang suami saya. Tahu tak tu? Maknanya waris yang kuat, dia adalah orang yang kuat dengan anak akak. Satu. Yang kedua, kenapa yang abang dia dapat? Padahal waktu kahwin dulu abang yang bantah. Pasal apa dia dapat? Sebab bila tadi dia meninggalkan anak, ayah saudara dia dapat pusaka. Sebab ayah saudara dia bertanggungjawab di atas anak perempuan tu, bukan mak dia semata-mata. Abang-abang kena ingat, jangan bila adik kita meninggal, abang kita meninggal, tinggalkan anak yatim, itu tanggungjawab ipar, tanggungjawab mak dia. Tu tak campur. Aku nak harta je. Oi, Tuhan bagi kau harta sebab kau bertanggungjawab. Kau wali pada dia. Anak tadi sakit, kau kena tengok dia, bukan tengok aja, biayai dia. Anak tu nak kahwin, kau kena uruskan. Anak tu nak sekolah, kau kena uruskan. Anak tu susah, kau kena bantu. Bukan yang kau hantar ke rumah anak-anak yatim. Harta ambil, duit ambil, pusaka ambil. Tapi bila tak nak dihantar sekolah anak yatim, kutip di rumah kat bank. Duduk depan pintu bank. Tak tunggu dekat sesi minyak jual bank limau. Itu siapa tu? Anak saudara aku. Kenapa kau hantar rumah anak yatim? Di sana lebih terjamin. Terjamin mangkuk kau. Bercampur dengan budak-budak jamban, dua budak-budak 40 orang. Aku jaga kau ni. Dia anak yatim, kau ambil. Dia anak saudara kau. Belalah. Sebab tu akak-akak, abang-abang kena ingat, Allah bagi kita harta tu supaya kita bertanggungjawab dengan anak-anak saudara kita. Bukan lepas tangan. Pada-pada kau dah leha, aku tak campur. Mana boleh. Leha tu ipar kita. Tapi anak dia, anak saudara kita, kita menggantikan arwah bapak dia. Makan kena cukup, pakaian kena bagi kat dia. Macam anak kita juga. Oh, kalau macam tu Ustaz, saya susah Ustaz. Kalau gitu saya pulangkan balik lah pusaka ni pada dia Ustaz. Tahu tak tu? Berapa ramai nak pulangkan balik? Kalau nak boleh Ustaz, pusaka saya nak. Apa itu? Anak Ustaz nak, oh cantik Pak. Kau tak faham Nabi bawa. Sebab tu ada satu jiran, suami dia, jiran dia ni imam. Mati, anak dia 5, anak yatim. Jiran dia bagus. Dia datang jumpa saya di sekolah. Dia kata, Ustaz, jiran saya sudah mati. Anak ada 5, kicik-kicik Ustaz. Soalan, boleh tak Ustaz ambil letak di sekolah Ustaz? Boleh lah. Kalau dah tak ada siapa nak bela, saya bela, tak apa. Boleh, esok daftar, boleh tak? Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Ini nama dia pelaporan yang bijak. Mak dia sapu, anak dia pergi ke saya. Wah, cerdik betul. Jadi apa-apa kalau masuk nak bantu, bantulah jaga. Anak 8, anak 10. Ni bila nak nikah tu tengok dari cing, dari ni. Tu yang tak 8 dia bantu lagi. Dan akak-akak pun kalau suami nak kahwin lagi seorang dengan janda nak 8 ya bantah. Awak pula satu Ustaz. Untuk tuan. Di situ Islam letakkan hikmah. Okey Ustaz, yang tu saya no comment dah Ustaz. Tapi masalah dia, kenapa perempuan dapat setengah, laki-laki dapat 1?
Kami ni orang perempuan dapat kurang daripada lelaki. Ustaz kata tadi Islam ni cantik, hijrah ni cantik. Bagi saya tak cantik lah. Muncak lah makcik. Sudah apa pun muncak. Makcik, sebelum laki-laki kahwin dengan makcik, dia kena bayar apa makcik? Mas kahwin. Ada tak perempuan bayar mas kahwin pada lelaki? Tak ada. Perempuan dibayar mas kahwin oleh laki-laki. Ada laki-laki bantah? Kami membantah. Kenapa kena bayar mas kahwin? Sedangkan kami adalah spesies yang susah dicari. Sepatutnya perempuan lah yang bayar mas kahwin pada kita orang. Mana ada orang gila macam tu? Semua perempuan, semua laki-laki setuju. Bila datang minahnya, pihak laki akan bertanya, berapa mas kahwin? Berapa antaranya? Pihak laki tanya. Antaranya 5 kali saya. Ini cerita Piramli Puja aku 5,000 serba satu. Lampung media kan setuju kata dia. Dia tengok tu yang kata. Tu yang curi semua dia dijual. Tuan-tuan, dalam cerita Piramli tu bergaduh jiran-jiran bujang lapuk. Engkau yang bersalah, bagi aku hantaran mahal-mahal, aku pinjam sama Bengali, sampai sekarang aku tak boleh bayar, asyik bayar bunga saja, engkau yang salah. Gaduh-gaduh. Cuma tuan-tuan tengok, 1000 tahun 58 berapa ringgit sekarang? 5,000 tahun 58 berapa ribu sekarang? Yang Piramli kena pau dengan budak-budak makan beef cake sampai 3 sepeda saja, beratus kena bayar. Terima kasih Piramli, terima kasih abang, terima kasih abang. Ini Piramli tengok beratus tu tuan, beribu dia kena bayar. 1000 tahun 58 agak-agak sekarang berapa? Berbelah-belah ribu. Kena 5,000, berpuluh ribu nilaian harga sekarang. Laki-laki kena bayar mas kahwin, kita tak bantah. Laki-laki kena tanggung orang perempuan. Perempuan tak wajib tanggung laki-laki. Ni yang tak leha, yang tudung tak leha tu koyak, minta kat suami. Tudung apa? Tudung periuk? Tudung koyak. Tudung periuk apa? Abang, serukuk saya dah koyak. Wajib suami cuci. Ini dia DIY 10 dia beli. Tak, abang melaksanakan tanggungjawab. Ni yang lampu ni abang macam mana yang koyak? Kau simpan kat rumah. Tak ada buat habis kopi. Tu kita pergi rumah dia, kopi dia berminyak. Memang lampu dia minyak tuan. Wajib suami tanggung. Sebab tu suami dapat lebih pusaka. Sebab duit dia kena tanggung isteri dia, kena tanggung kakak dia, kena tanggung adik dia. Kalau kakak perempuan dia, kalau adik perempuan dia susah. Sebab tu abang-abang jangan bangga dapat lebih pada adik perempuan. Kami orang jantan, kami waris keras. Boleh dia belakang. Kalau adik perempuan tu janda, suami dia tak ada, abang tanggung dia bang. Abang tanggung. Kamu buat apa dia berlumpur? Ada kerja apa abang? Ada kerja dia gaji tak? Kerja tu kerja. Kamu balik duduk kampung tu abang tanggung kamu. Dulu pusaka apa-apa banyak kamu lagi. Sepatutnya begitu. Kalau adik perempuan, kakak perempuan kita susah, suami dia pun melarat. Abang, tolonglah saya bang. Suami saya kena orang kerja pula bang. Sewa rumah tak lepas bayar, sewa makan pun tak ada bang. Itu tercakap dengan kahwin dengan si bodoh tu, kamu nak juga. Sekarang kamu tanggung dah sendiri. Abang tak boleh cakap macam tu bang. Abang dapat pusaka ayah, abang dapat pusaka mak lebih daripada dia. Abang kena bantu dia. Masalahnya dia ustaz, dia ada husband. Masalah dia suami dia tak ada mampu lah. Abang kena bantu. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan macam ni cantiknya. Habis tu kenapa nampak tak cantik? Sebab kita tak mengikut Islam. Itu yang tak jadi tak cantik tu tuan-tuan.
Kalaulah betul-betul kita ikut Islam, rumah tangga cantik, kampung cantik, hubungan suami isteri cantik, hubungan kejiranan cantik, semua elok, tak ada gaduh-gaduh. Nama dia apa? Nama dia perpaduan. Nama dia berkasih sayang. Tuan-tuan buka lah apa benda pun. Bila ikut saja Islam, best. Riba tak ada. Hari ini kita rasa berat, riba banyak. Berat sungguh tuan-tuan. Dia pinjam hutang alung perempuan, bukan laki, perempuan. Datang jumpa saya menangis-nangis. Dia kata, Ustaz, rumah saya kena simbah cat. Kenapa? Pinjam alung. Suami dah lari. Mak bapak tak nak campur. Adik-beradik pun tak nak tolong. So, minta tolong Ustaz, tolong Ustaz. Oh, betul. Berapa ringgit? Sehari 500. Banyak tak pinjam. Itu pula ingat suami dia pula. Lagi mati pula perempuan ni pula. Saya bagi di bawah tu. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Petang dia telefon balik, Ustaz besok lagi tau. Astagfirullah. Mampu aku. Ya kau ibinya kalung tu apa? Islam cantik tuan-tuan. Ni tuan-tuan nampak kubur, tuan-tuan nampak sekolah agama rakyat, tuan-tuan nampak tahfiz, tuan-tuan nampak orang miskin, tuan-tuan nampak mu'alaf. Semalam saya di Pulau Pinang, datang satu orang buta. Kawan dia kata, Ustaz, orang buta dia nak minta sponsor sikit, nak beli kapet. Dia tu ada jabat dia, kedai dia kat Purut. Itulah rezeki dia orang Ustaz. Nak bagi special sikit, buatlah kapet. Boleh Ustaz sponsor, insyaAllah. Saya habis makan dia, salam dengan saya di sini, dia di sini. Jumpa lagi Ustaz ya, belah sini lah. Buta. Saya kata dekat pembantu saya, driver saya kata, kita yang celik dia pun susah cari rezeki. Bayangkan yang buta nak cari rezeki. Demikian. Kita yang celik ni pun susah cari rezeki. Bayangkan yang buta terapa cari duit. Sebab tu kadang-kadang orang buta ni duduk nyanyi kat tepi jalan. Isteri pun buta, dia pun buta. Isteri dia main cek-cek. Suami dia main di dalam sungai nan indah. Duit kat tempat tu. Orang duduk rumah duit. Elok orang curi duit. Hei, curi je. Nampak pula. Astagfirullahaladzim. Itu nampak benda. Orang nipu je. Lah, bayar tuan-tuan. Jalanlah buta. Masak nasi buta. Tidur buta. Kita yang celek ni pun terlanggar, bendul, terpijak paku. Tapi Allah uji dia orang dengan buta. Dia orang sabar. Kalau kita tak bantu dia orang macam mana? Islam datang pada kita, nama dia zakat. Cantiknya zakat. Ada negeri di Malaysia tuan-tuan, dia mencatat kutipan zakat 1 bilion ringgit setahun. 1 bilion. Sepatutnya dalam Islam, orang miskin selesai, terbela, zakat ada. Sekolah tahfiz terbela, zakat ada. Asnaf terbela, zakat ada. Islam jaga umat dia yang miskin. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya cakap pada pegawai-pegawai di pejabat zakat, Ustaz, tuan-tuan, tolonglah cerita ke mana perginya duit zakat yang dikutip. Kalau tuan-tuan tak cerita, nanti orang buat-buat cerita. Bila orang buat-buat cerita, nanti jadi tak seronok, orang tak percaya pada pejabat zakat. Saya terlibat tuan-tuan dengan pejabat-pejabat zakat. Jangan tuan-tuan cakap pejabat zakat ni simpan duit. Kadang-kadang tuan-tuan dia belanja tu habis. Cuma dia orang ni, bila dia orang bagi zakat, dia orang tak buat gitu.
ambil gambar ramai ber-FB live pakai mic dekat baju, dia tak buat. Sebab kami di Dewan tu dia ada undang-undang, protokol dia ada dia punya SOP dia. Saya kata SOP ke SOAP ke sudah lantak. Yang paling penting, setiap kali keluar tunjuk pada orang duit zakat kau telah dilunaskan. Dia orang selesaikan masalah mu'alaf, dia selesaikan masalah fakir, dia orang selesaikan masalah miskin. Kalaulah tidak ada zakat tu, agak-agak kita ni macam mana? Dengan adanya zakat yang tersusun ni, alhamdulillah. Habis tu ustaz, kalau betul lah zakat kita dia tersusun, kenapa orang miskin masih ada? Terima kasih Tuhan. Dia selalu dikenal. Tak mana berbiru pun. Sebab tu jabat zakat bukan senang-senang nak bayar zakat. Hari ini orang boleh berlaku jadi miskin. Saya ada beberapa orang minta saya buat surat sokongan tak dapat duit zakat. Miskin-miskin, makcik-makcik ni saya pun pagi dia datang tolong semua, susah semua pagi. Pejabat zakat pun turun juga. 2-3 bulan ada satu ketua dia datang. Ketua perempuan datang. Macam mana makcik dah dapat zakat? 2-3 orang dia dapat. Yang lain tak dapat ustaz. Apa saya tak dapat Dia kata kaya sebab ada TV, ada peti ais. Dia kata makcik, tu yang tak dapat tu ada TV, ada peti ais. Siapa yang cakap? Jabat zakat cakap. Saya tak puas hati. TV bukanlah abang kaya, peti ais bukanlah abang kaya. Itu keperluan. Saya pun telefon kawan saya, Syekh, macam mana nak cakap 10,000 orang? Dia kata ustaz, kita dah terburu dah siasat semua. Ada yang layak, ada yang tak layak. Kenapa ya? Dia orang tak layak tu sebab ada TV ke ustaz? Taklah ustaz. Taklah. Ada satu makcik tu, dia ada 30 ekar kebun kelapa. Wah, itu kaya pada kita, tahu tak apa? Tapi berlaku jadi miskin. Di kampung dia 30 hektar bukan kebun kelapa. Kelapa nyok-nyok, kelapa nyok. Macam mana dia boleh minta zakat? Bila tak dapat, orang tak siasat, orang tiba jabat zakat. Apa ni miskin ni? Jabat zakat buat apa? YB buat apa? Penghulu buat apa? Penghulu pula kena minta. Sebab tu zaman viral ni Islam dah kata siasat dulu. Siasat. Bila kita hanya dengar saja sebelah pihak, ampun. Itu yang saya katakan tadi. Islam datang cantik, berita pun disiasat. Apatah lagi benda-benda lain. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, tujuan Rasulullah hijrah ialah nak tunjuk kepada kita cantiknya Islam. Perpaduan, kasih sayang, tanggungjawab, hukum, bernegara, bermasyarakat, berpolitik, semuanya cantik. Kalau ada sesuatu yang tak cantik, jangan salahkan Islam. Sebab Islam tu mesti cantik. Kalau ikut Islam tu mesti betul. Ada tak benda yang tak cantik? Ya, orang kata ini Islam. Cuba tu tanya orang, ini Islam, tapi keputusan dia macam tak cantik. Ini Islam lah ni. Kalau Islam takkan macam ni. Cuba cek ni, apa benda dia? Ada tak? Kita Islam, tapi gaduh dengan Islam. Maknanya ada benda yang tak betul yang kamu buat, dan kamu gunakan nama Islam. Berhati-hati. Ustaz, kalau Islam itu cantik, kenapa negara Islam itu miskin? Mana ada negara Islam miskin? Ustaz, dia tak belajar sejarah. Afrika miskin, Ustaz. Mana orang mereka? Tak pernah, ada itu tahu orang miskin. Tengok dalam Facebook, tengok dalam berita, tengok dalam tu miskin. Kau tengok orang pelarian, kau tengok orang miskin, kau tengok orang tak pakai baju, kepalanya besar, penuh dengan lalat.
Badan kurus pelarian, mak ni kurus dia. Punca dia pelarian tu pasal apa? Puncanya ialah bergaduh, puncanya ialah rampasan kuasa, puncanya ialah pemimpin di atas bergaduh, akhirnya rakyat jadi bangsa. Itulah buat Islam. Di negara Afrika, mereka adalah pengeluar intan, mereka adalah pengeluar berlian terbesar dalam dunia. Mereka adalah pengeluar arang batu. Memang berlian paling banyak dikeluarkan daripada Rusia, tetapi selepas Rusia, negara-negara Afrika mendominasi pengeluaran berlian. Malah berlian yang paling besar dalam dunia pun ada dekat Afrika. Yang ketiga paling besar dalam dunia pun ada dekat Afrika. Allah bagi kaya dekat Afrika. Kalau tak kaya, penjajah tak akan masuk Afrika. Kalaulah negara Afrika tu miskin, penjajah tak sampai negara dia orang. Kenapa penjajah sampai? Pasal tempat tu hebat. Dia bawa balik segala berlian, dia tinggalkan pergaduhan sama-sama dia orang. Walaupun sekarang mereka pengeluar kaya berlian yang besar dalam dunia, tetapi berlian yang mereka dapat jual pada Amerika, jual pada Rusia, beli senapang tembak rakyat sendiri. Salah Allah ke salah dia orang? Kenapa tidak bersatu? Kenapa kau tidak berpadu? Perpaduan tu ada. Kau habiskan duit kau, buat pun takdiran yang bagus, hebat. Sayang, Afrika memilih untuk bergaduh. Somalia bergaduh sama sendiri, Chad bergaduh sama sendiri, Angola bergaduh sama sendiri, Gabon bergaduh sama sendiri. Bila dia orang bergaduh sama sendiri, rakyat mereka pun lari pada tempat kita, lalah nikah kita. Ustaz, tu negara Arab, padang pasir ya Ustaz. Memang padang pasir, tapi Allah bagi minyak. Kaya, apa yang mereka buat dengan minyak mereka? Bergaduh sama-sama dia. Syria bergaduh, Saudi bergaduh dengan Yaman, Iraq bergaduh dengan Iran, Iraq bergaduh dengan Kuwait. Gaduh tak habis-habis. Dah jadi aman pula, dia ambil duit buat stadium. Main bola sebulan, untungkan balik stadium berbilion habis. Cuba bagi duit kat orang lain, selesai masalah hospital. Jangan salahkan Allah. Habis tu Ustaz, di Bangladesh tu Ustaz, minyak tak ada, arang batu tak ada, berlian tak ada, biji timah pun tak ada. Siapa Bangladesh Ustaz? Memang Bangladesh tak ada benda-benda tu, tapi Bangladesh adalah di antara negara yang paling padat penduduk dalam dunia. Negara yang paling banyak China, negara yang paling banyak India, negara yang paling banyak Amerika, negara yang paling banyak Rusia, lepas tu main Indonesia. Nombor 8, nombor 9 Bangladesh. Rakyat paling banyak. Tetapi tuan-tuan kena ingat, rakyat Bangladesh yang bekerja di luar negara pada tahun 2015 berjumlah 10 juta orang. Tahun 2015 2.7 juta saja kerja di Saudi. Daripada 2015, 10 juta orang menghasilkan perolehan 55 bilion dolar Amerika setahun dihantar balik kepada Bangladesh. 55 bilion dolar Amerika tahun 2015. Sekarang 2023, agak-agak tuan-tuan, angka tu meningkat berapa? Dengan rakyat dia saja, dia boleh menghantar balik duit ke dalam negara dia. Siapa kata Allah lagi susah itu? Bangladesh lah orang yang paling bijak tuan-tuan. Mula-mula datang hijau kah merah kah? Hijau kah merah kah? Sekarang dia orang meningkat sekarang. Saya pergi ke Mekah tu, bila sampai di hotel, mai Bangla tu tolak troli ambil beg dia. Cakap Arab dengan saya, ngomong-ngomong bola dalam lift nyimbang dengan dia. Dia masuk dalam bilik saya, tolak semua, saya ambil duit nak pergi kat dia. Terima kasih. Oh, boleh cakap Melayu. Saya 4 tahun kerja simpang bulai. Celana dia. Yang tadi cakap Arab, rupanya cakap Melayu fasih. 4 tahun kerja kilang kuari. Arab boleh cakap? Boleh. Melayu? Melayu boleh. Turki? Turki boleh. Inggris? Inggris boleh. 6 bahasa, 7 bahasa tu tak dapat. Ni Bangladesh Allah Ta'ala bagi. Di Malaysia ni, apa yang Allah tak bagi kepada Malaysia? Untuk kita
kita berjaya, tanah yang subur, laut yang banyak ikan, bukit yang banyak pokok, bendang ada, sawah ada, sama Mak Ustaz. Kelapa sawit ada, lombong ada, sungai ada, lagi orang pun ada, makanan ada. Yang tak ada apa? Perpaduan. Itu je tak ada. Kita semua ada. Yang tak ada ialah perpaduan. Kalaulah orang kita berpadu, hebat kita. Salah Allah kan salah kita. Kalau kita dilemah, sedangkan Allah dah bagi segala-gala pada kita. Cuma kita saja yang tak mau. Kerja kita ialah bertekak, bergaduh daripada mula merdeka sampai sekarang. Jadi tuan-tuan, marilah kita jaga negeri kita, jaga kampung kita, jaga Islam kita, jaga masyarakat kita. Bawakan kasih sayang, jangan bergaduh, dan jangan mendakwa aku ni Islam kalau yang kita bawa membawa pergaduhan sama-sama kita. Jangan kata lagi ada benda hak aktif yang bawa. Sebab hari ni ada orang mendakwa Islam apa? Gaduh. Kalau betul Islam, dia berkasih sayang, dia bukan maki orang, dia bukan pecah belah. Mana ada Islam bawa macam tu? Maknanya ada benda lain yang dimengakukan sebagai Islam, mungkin yang ditinggalkan oleh pihak penjajah, dan kita kata inilah cara Islam. Dah, bukan. Islam bukan macam itu. Dalam Islam ada ekonomi, ini ekonomi Islam. Dalam Islam dia ada sukan, ini dia sukan dalam Islam. Dalam Islam ada politik, ini dia politik Islam. Ini dia, cek balik tuan-tuan. Kalau daripada benda-benda tadi yang didakwa Islam ada bawa kerosakan pada umat, berhati-hati. Jangan menyalahgunakan nama Islam. Islam tak pernah menyusahkan. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Allah tak pernah menyusahkan dengan penurunan Al-Quran. Jadi jangan klaim kita di Islam kalau apa yang kita bawa ialah perpecahan dan pergaduhan. Tuan-tuan, mudah-mudahan majlis kita dirahmati, diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, naikkan darjat kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan ibu bapa kita, keluarga kita bersama dengan kita nanti insya-Allah di dalam syurga. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah